Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. So sekarang saya nak tunjukkan macam mana kita nak convert daripada kita punya 3D modeling seperti contoh yang ini kepada 2D drawing, iaitu kepada ortografik. So apa yang saya nak tunjukkan sini adalah awak semua tak perlu nak buat ortografik secara drafting, secara manual, tapi dengan menggunakan 3D modeling ni kita terus boleh generate kita punya ortografik. Okay. First kali bila kita ni sebagai contoh katakanlah ini part awak punya part di dalam awak punya projek. So sekarang ni kita pergi dekat sini, ni kita ada satu model, lepas tu kat sini kita ada dua layout. Kalau saya pergi sini layout satu, dia akan ada macam ini gambar ni. Layout dua pun akan ada macam ini. So ini adalah dia punya default view dia. Okay. So apa, kita pergi je salah, tak kisah. Saya contohlah saya pergi ke layout satu ni. Okay, ini adalah ni paparan dia. Okay. Bila dekat sini, tadi kita dekat home, sekarang kita pergi select saja layout. Okay, klik saja layout. Okay, dekat sini macam yang hari tu saya dah tunjukkan macam mana kita nak tukar kita punya page lah. So untuk ni kita kita set lagi sekali, ataupun saya tunjuk lagi sekali kita punya setting untuk page, iaitu klik yang page setup ni. Okay. Lepas tu ingat lagi tak yang kita tukar kepada A4 apa semua tu, itu secara yang satu lagi lah. Ini pun kita boleh buat juga, tapi di dalam layout punya view. Okay. Ini kalau ikutkan sini ada, tapi saya akan tunjuk macam mana buat yang baru. Just select klik new saja. Okay. Dekat sini kita boleh letaklah nama A4 ataupun apa-apa saja, A4 template sebagai contoh. Okay. And then klik OK. Yang ni macam biasa. So none ni macam hari tu kita select DWG to PDF. Okay. Yang lain ni ni ISO A4. Lepas tu yang ni what to plot. Kali ni what to plot maksudnya what to print adalah layout, bukannya yang sebelum ni extend. Kita select pada layout. Okay. Yang lain ni kita just biarkan saja, and so on apa semua. Kalau tak ada, kalau tersalah apa, kalau silap setting apa, pergi je balik kat sini, kita tengok balik semula. Okay. Tapi buat masa sekarang ni pergi ke OK. Okay. Ni kira dah select lah ni. Kalau dah green ni maksud kita dah select, just close. Okay. Apa yang kita nak buat kat sini, pertama sekali kita buang dia punya view original kat sini. Yang ni kita tak nak. Okay. So klik dekat kotak luar dia, bukan kotak luar kotak yang ini, maksudnya ni view dia. Kita klik yang ini dan kita delete. Okay. So bila dah delete ni, apa yang kita boleh buat, first kali kita masukkan kita punya template. Okay. Template A4 kita ataupun kita punya title block. Okay. So maksudnya dekat sini sebelum ni awak semua dah buat title block dalam A3 punya size, tapi untuk case ni sebenarnya kita kena buat title block dalam A4 punya size. So sebenarnya apa yang you all ada dalam template sekarang ni tak boleh guna kat sini lah, sebab dia punya scale up dia lain. Okay. So tak apa, kalau perlukan nanti saya akan bagi saya punya A4 punya template. Tapi macam mana kita nak masukkan template dekat sini. Okay. So dekat command ni kita klik ataupun kita tekan ataupun kita masukkan insert, INSERT. Okay, insert. Okay, lepas tu enter saja. Okay, dia akan keluar ni. Okay, ini yang baru tahun AutoCAD untuk 2020 dia keluar kat sini. Tapi kalau AutoCAD 2019 dia akan keluar lain, paparan dia lain. Itu tak apa, dalam slide saya akan update nanti untuk yang tu. So sekarang saya tunjuk yang untuk 2020. Okay, dia akan keluar macam ni. Yang pertama sekali kita just yang ini saja, insertion point ni kita on kan. Kalau dah default dia on, okey lah. Ataupun klik, kalau dia untick macam ni, kita on kan dia, ataupun kita tickkan dia. Okay. Yang ini tak kisah mana-mana ni, maksudnya ini tak ada masalah. Mana-mana saja awak boleh pilih tab. Dia hanya menunjukkan sama ada recent punya file ke, current drawing ke, atau drawing yang lain-lain, tak ada masalah. Okay. Okay, apa yang dah buat ini tak kisah mana-mana. Yang penting select ini saja, insertion point. Okay. So lepas dah kita select tadi, kita perlu ni lah, ni kat mana kita nak pergi, kita pergi yang 3 titik ni. Bila klik dekat 3 titik ni, okay, kita carilah file tu. Okay. Contohnya dekat sini saya dah buatkan file ni. Nanti awak semua just download lah benda ni daripada Ulen. Saya akan upload. Okay. Sebab ni saya dah buatkan khas title block ni dalam bentuk A4, bukan A3. Okay. Klik saja ni, and then klik open. Okay. Maksudnya bila dah select tadi tu yang nama saya tu, yang A4 Matic apa soalan dan nama Nizam. Okay, lepas tu awak tengok balik lah mana file tu. So kalau ikutkan yang ni bukan, yang ini. Okay. So apa yang awak perlu buat adalah awak just select je ni, klik sekali.
Okay, lepas tu gerakkan mouse ni masuk ke dalam. Tak perlu hold bukannya awak tekan drag, awak just klik aja, lepas tu lepaskan mouse, lepas tu masukkan, gerakkan je mouse, tak perlu drag. So kita masukkan frame ni. So nampak paper ni adalah dalam bentuk A4. So saya punya ni pun dalam bentuk A4 jugalah, nampak ngam-ngam je lebih kurang ni. Okay, pastikan dekat tengah, klik je. Kemudian baru klik, lebih kurang sini. Saya klik terus. Okay. So nampak dia adalah bentuk macam ni. So kat sini saya dah buatkan bentuk ni. Tapi kalau macam mana awak nak ubah ni, macam biasa, awak just pergi dekat file DWG tu dulu, awak just update, letak projek apa semua, baru masukkan ke sini. Ataupun awak double klik sini, masuk dalam editor dia, baru awak edit. Kalau tak tahu boleh try nanti. Okay. So ini dia punya cara nak masukkan title block di dalam layout. Tapi yang sebenarnya saya nak tunjuk di sini adalah macam mana kita nak masukkan 3D kepada 2D. Okay. So bila dekat sini tadi kita masih dalam layout, yang ni pun dah boleh tutup. Okay. Kalau dah masukkan ni, kita tutup saja pangkah. Okay, untuk dalam layout ni tadi, dekat sini kita punya drawing lah kalau kita nak masukkan. So kita create view berdasarkan ni. Okay. So maksudnya kita klik yang base dulu, klik saja base, dia akan keluar dua ni, sama ada from inventor atau from model space. Model space adalah yang ini tadi, yang tempat kita buat 3D yang depan ni. Okay, dekat model space. So kita klik ni. Okay, nampak bila saya gerak, nampak dah ada part dah. So bila kat sini boleh set lah sama ada ni permukaan front di mana. Adakah ini permukaan front? Kalau bukan, kita tukarlah, pergi ke back. Adakah ini permukaan front kita? Kalau bukan, kita kena decide balik lah kita punya permukaan tu mana, top, bottom, left, right and so on. Katakanlah kalau ini saya punya permukaan front, contohlah saya nak buat ini permukaan front, just saya klik je kat mana-mana. Pastikan macam biasalah, kalau autographic kita kan ada tiga drawing projection. So kalau ni front, saya letak kat sini lah. Sebagai contoh, saya letak belah sini. Okay. And then bila saya rasa ok kat sini apa semua, saya just tekan ok saja. Okay. Kat sini kita boleh decide sama ada kita nak full view bentuk macam ini dalam kita punya autographic, ataupun visible with hidden line atau visible line. Tapi untuk contoh ni biasalah, kalau dalam autographic kita kan ada visible dengan hidden line. So pastikan kita select yang ini. Okay. And then baru tekan ok. Bila tekan ok je, tengok lepas tu dia akan secara automatik akan keluar projection untuk alien. So maksudnya yang ni tadi bawah, ataupun kita punya front, kita turun naik atas lah. Okay. Bila naik atas, dia akan jadi kita punya second punya drawing. Lepas tu kalau kita bawa sini, kita dah dapat side. Okay. Bila kita klik saja. Dan satu lagi yang ini. Ini sebagai contoh. Okay. Bila saya klik, rasa dah ok apa semua, tekan enter. So nampak, ni secara automatik dia dah buatkan autographic. Okay. Tapi dekat sini kalau tengok, sebenarnya ini adalah first angle projection. So sepatutnya kat sini kita kena tukarlah, kita kena gunakan third angle projection. Okay. So macam mana kita nak tukar ni kepada third angle projection? Kalau kat sini kita ada ni, di bawah style and standard ni, kita klik arrow ni, buka. Dekat sini kita boleh decide, nampak dia punya default dia adalah first angle. So kita klik lah third angle, klik saja. Okay. Ini tekan ok. Yang lain-lain ni pun depend macam mana awak nak gunakan nanti, trade style apa and so on. Trade ni adalah dia punya lubang screw tu tak apa, kita biarkan dulu. Klik ok saja. Okay. Bila dah klik ok, ni sepatutnya dah dalam bentuk third angle, tapi kita updatekan dia. Okay. Kita klik auto update, dia sepatutnya update lah semua sekali ni. So sekarang ni dah third angle projection. Okay. So biasanya, tapi dalam lukisan litografi, biasanya yang kita gunakan apa, macam contoh wireframe ni hanyalah untuk autographic. Tetapi untuk yang ini biasanya kita akan gunakan warna full color lah. So untuk ni kita kena padam, sebab kita tak boleh ubah, sebab semua ni berdasarkan apa, yang top view, side view dengan isometric ni, semua ni berdasarkan daripada front view. So hanya front view ni kalau berubah, baru yang lain berubah. So kita tak boleh nak ubah yang ni. Okay. Tapi yang untuk ni kita just klik saja, kita delete dulu. Okay. Untuk isometric kita kena masukkan base lagi sekali, maksudnya biar dia start daripada dia punya own apa, base. Klik base, klik daripada model space. Okey, kali ni kita klik ni, kita select kepada isometric ataupun source first isometric. Kalau tak berapa nampak part ni, kita pergi ke hidden line ni, kita select kepada shaded with visible line. Okay.
And then ni kita pastikan betul lah. Kalau tengok ni macam dia pandangan daripada bawah, bukan ni yang kita nak, kita buka lagi. Kita tengok select yang lain pula. Contohnya ni, adakah ni yang betul? Ni bukan, ni daripada belakang. So northwest. Okey, ini adalah part 3D yang kita nak, ataupun dalam bentuk isometric. So bila kita drag kat sini, dia akan jadilah. So kalau ni kecil sangat, kat sini punya scale, ni 1/4 ataupun suku, kita buat setengah je, besarkan sikit. So nampak macam ni. So dah puas hati. Yang ini sebab dia tak bergantung pada kita punya front view, so kita boleh ubah dia punya apa, luaran dia, kita boleh tukar scale dia, on so on. Okay, so bila klik saja and then tekan OK. So yang lain-lain ni dah tak perlu, just tekan enter saja untuk endkan dia. So nampak. So setiap-tiap satu part yang awak semua nak kena lukis nanti, tiap-tiap satu part dalam projek, just buat draw macam ini. Yang ini adalah dia punya drawing ortografik yang diperlukan, iaitu ada front view, top view dengan side view. So tak perlulah awak start daripada scratch, nak buat daripada drafting. Sebab tu saya suruh awak buat ataupun siapkan dulu 3D modeling baru buat ni. Maksudnya kita buat ortografik daripada 3D kepada 2D. Ini saya nak mudahkan kerja awak semua. Okay, so saya harap video ni dapat boleh memudahkan awak buat kerja lepas ni. Yang title apa, title frame, title block. Yang title block ni akan saya upload juga di dalam Ulearn, so nanti awak boleh gunakan aja. Okay, so kalau ada apa-apa just WhatsApp saya. Alright, okay, thank you.